Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan di dalam pengajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang mana kita masih berada di dalam bab yang beliau menamakannya Fadilatul Ta'lim, yakni tentang kelebihan at-ta'lim. Maka kita telah sampai kepada bahagian yang mana beliau mengatakan وقال رضي الله عنه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه والثاني يعلمون الناس فقال صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإنما بعثت معلما ثم عادل إليهم وجلس معهم. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya pernah satu hari Nabi SAW dia keluar ke masjid dan dia lihat dua kumpulan. Jadi Nabi SAW dia lihat ada dua kumpulan di dalam masjid. Kumpulan yang pertama sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada-Nya. Ini yang perawi ini mengatakan amma haula, beliau mengatakan ahaduhuma yad'un Allah azza wa jalla wa yarabuna ilaih. Salah satu ini kumpulan berdoa kepada Allah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wasani, kumpulan yang kedua yu'allimuna an-nas. Kumpulan yang kedua sedang mengajar kepada mereka yang menghadiri tentang hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah gambarannya. Nabi SAW lihat dalam masjid ada dua kumpulan, tapi melakukan amalan yang berbeza. Kumpulan yang pertama sedang berzikir dan mengingati Allah dan berdoa kepada Allah. Kumpulan yang kedua ada yang sedang mengajar mereka ini tentang halal dan haram. Maka Nabi SAW apabila melihat ini kumpulan tersebut, faqal, Nabi bersabda, amma haula'i fayas'aluna Allah Ta'ala fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Nabi mengatakan adapun kumpulan yang pertama tadi yang sedang berdoa kepada Allah, boleh saja Allah mengabulkan doa mereka, boleh saja Allah tidak mengabulkan doa mereka. Ini adalah bagi kumpulan yang pertama. Wa amma haula'i, Nabi mengatakan manakala ini kumpulan yang lagi satu, yakni kumpulan yang kedua, fa yu'allimuna an-nas, mereka sedang mengajar manusia akan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan wa innama bu'istu mu'allima, yakni aku dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muallim. Yakni maksudnya orang yang mengajarkan kepada orang lain akan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyambung silsilah daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti Allah akan memberikan ganjaran yang setimpalnya. Selepas itu perawi mengatakan summa adala ilaihim wa jalasa ma'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada mereka dan duduk bersama mereka, yakni kumpulan yang kedua. Maka di sini ulama kita mereka apabila membicarakan tentang mana lebih afdal, majlis zikir ke majlis ilmu. Majlis zikir ke majlis ilmu. Maka majlis ilmu ini dia ganjarannya lebih daripada majlis yang zikir. Apa sebabnya? Sebab ini majlis ilmu ini seperti mana kita mengatakan dia ada kait-mengait ini dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis zikir majlis zikir ini kelebihannya adalah tentu sekali ia mendekatkan seseorang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sama ini dengan seseorang yang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menyampaikan agama kepada manusia. Sebab di dalam Al-Quran yang kita lihat Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin. Allah mengatakan katakanlah ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jadi jalan Nabi SAW ataupun tariqah Nabi kita SAW adalah ad'u ila Allah,
berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini dia merupakan kerja para nabi dan rasul. Sebab semua nabi-nabi dan rasul Allah memberikan kerja dakwah. Nabi Adam AS melakukan dakwah kepada anak-anaknya. Nabi Nuh AS ini melakukan dakwah kepada kaumnya. Nabi Saleh AS ini berdakwah kepada Samud. Nabi Musa AS ini berdakwah kepada Bani Israel. Yani apabila Allah menghantar para nabi dan rasul, Allah memberikan kepada mereka tugas mengajak manusia kepada Allah. Maka barang siapa yang menjalankan tugas yang dijalankan oleh para anbiya, maka dia akan mendapatkan kelebihan yang besar. Itu sebab Nabi SAW ini mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Ada orang yang menyangkakan nak dakwah mesti nak jadi ustaz, mesti nak kena jadi syekh ataupun mesti nak jadi ulama. Tapi kita kena lihat keadaan. Kadang-kadang dakwah boleh menjadi wajib ke atas kita walaupun kita bukan ulama. Kalau kita lihat anak-anak kita misalnya di rumah tidak tahu melakukan solat, wajib kita mengajar mereka. Misalnya kalau kita sudah belajar bab solat dan kita lihat anak kita misalnya tidak mengetahui tentang rukun-rukun solat, sekarang kewajiban ini atas ibu bapa untuk mengajarkan kepada anak-anak. Begitu juga dengan wudu. Kita mengetahui bagaimana nak mengambil wudu, wajib kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita misalnya mereka tidak tahu ini mengambil wudu, begitu juga wajib kita mengajarkan anak-anak tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kepentingan ada ikatan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ibu bapa kepada anak-anak adalah wajib. Ibu bapa tidak boleh mengatakan tapi saya bukan ulama. Maka mereka melepaskan yang ini daripada melakukan dakwah, maka mereka telah melepaskan tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam menyampaikan agama kepada anak-anak dan ahli keluarga, lebih penting ini daripada orang luar. Tetapi dakwah walau macam mana sekalipun mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Selepas itu penulis mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam masalu ma ba'athani Allah azza wa jalla bihi min al-huda wal 'ilm kamathalil ghaisil katsir. Jadi Nabi mengatakan perumpamaan penghantaranku daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti hujan yang lebat. Yani Nabi SAW memberikan misal datangnya Nabi SAW seperti turunnya hujan. Datangnya Nabi SAW dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW umpama hujan yang lebat. Al-Ghais dalam bahasa Arab ini, Al-Ghais ini maksudnya hujan yang lebat. Al-Ghais ini maksudnya ini hujan yang lebat. Tapi bukan lebat sahaja. Nabi mengatakan hujan yang lebat asaba ardan fakanat minha buq'atun qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Jadi Nabi mengatakan apabila hujan ini lebat ini turun, ada sebahagian yang ditanam mendapatkan manfaat daripada airnya. Jadi natijahnya adalah keluar tumbuh-tumbuhan dan rumput. Yani bumi ini apabila dia mendapat manfaat daripada air, dia akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan manusia dan binatang akan mendapatkan manfaat daripada tumbuh-tumbuhan tersebut dengan asbab ini air. Dengan sebab ini adanya air. Ini adalah misal satu bahagian daripada bumi. Bumi yang lain beliau mengatakan wa kanat minha buq'atun amsakatil ma'a. Bumi yang lain, hujan ini apabila turun, dia mengumpulkan air hujan. Maka ini ibarat macam reservoir, yang mana manusia dan binatang juga mendapatkan manfaat daripada air tersebut. Manusia dan binatang mendapatkan air tersebut. Yani apabila turunnya hujan, maka kita mendapat air yang suci daripada hujan. Ini adalah jenis ini yang kedua. Maka Nabi mengatakan fa nafa'allahu azza wa jalla bihan nas fasharibu minha wa saqaw wa zar'u. Mereka mendapatkan manfaat daripada air itu, mereka meminumnya dan juga memberikan kepada binatang-binatang mereka dan juga tanam-tanaman mereka. Wa kanat minha ta'ifatun qi'anu la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tetapi ada juga di bumi yang tidak mendapatkan manfaat daripada air.
Air walau macam mana turun sekalipun, dia tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dan dia juga tidak mengumpulkan air agar air itu mendapatkan manfaat. Jadi ini adalah misal Nabi SAW yang memberikan misal ini, mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ada manusia mendapatkan manfaat daripadanya, ada manusia tidak mendapatkan apa-apa manfaat daripadanya. Maka Nabi menggalakkan kita supaya kita mendapatkan manfaat daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadilah kita seperti ibarat bumi yang pertama dengan bumi yang kedua. Bumi yang pertama mengambil air dan mengeluarkan manfaat. Ini ibarat orang yang memahami dakwah Nabi SAW dan menyampaikan kepada yang lain. Orang lain juga mendapatkan manfaat daripadanya. Ataupun bumi yang kedua, dia menyimpan air, dan orang lain yang mendapatkan manfaat daripadanya. Tetapi jangan jadi seperti yang ketiga. Apabila sampai kepadanya dakwah Nabi SAW, dia tidak mendapat manfaat dan dia juga tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adalah ibarat seperti mana Nabi mengatakan, misal perantaraan ataupun perumpamaan beliau dengan apa yang disampaikan oleh beliau kepada umat. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Fal awwalu zakarahu masalan lil muntafi' bi ilmihi, was tsani zakarahu masalan lin nafi', was tsalits lil mahrum minhuma. Al-Imam Ghazali mensyarahkan hadis ini. Dia mengatakan ibarat orang yang pertama adalah orang yang mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Ibarat yang kedua adalah orang yang memberikan manfaat. Ibarat yang ketiga adalah orang yang tidak dapat manfaat dan juga tidak memberikan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ini kita berhenti di sini, dan kita akan meneruskan insya-Allah pada keesokan hari. Besok kita akan baca hadis ini masyhur berkenaan dengan amal ibadah setelah seorang meninggal dunia. Kita tangguhkan insya-Allah keesokan harinya yang memerlukan sedikit isyarah. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون